Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman, rakan tugas saya Nabila Khalida, dan pada hari ini kita akan berborak tentang cabaran ekonomi dari segi sektor perumahan atau hartanah di mana dia akan memberi kesan langsung kepada pembeli rumah terutama dalam kalangan belia dan semakin ramai yang mahukan proses pemilikan rumah yang mudah diakses. Dan kita nak kenal pasti apa dilema yang dihadapi belia untuk memiliki rumah ketika ini, Nina, dan penting juga untuk kita lihat bagaimana insentif dan inisiatif dalam pembentangan belanjawan 2023 ini dapat mendorong pertumbuhan pasaran hartanah. Dan sudah sedia bersama kami di dalam talian ialah Kiran Raj, pengarah program Dewan Belia India Malaysia, dan juga Natasha Gideon, perunding hartanah. Welcome to Borak Anak Muda. Thank you. Okey, kita mulakan sebelum kita go deep into the discussion. Kita mulakan dengan Kiran. Mungkin boleh beri pencerahan tentang situasi atau trend pembelian rumah dalam kalangan anak muda ni. Adakah mereka masih berminat untuk memiliki aset hartanah atau mereka selesa sekadar menyewa sahaja? Ini adalah satu soalan yang sangat berdasarkan probability lah. Tapi apabila kita mengkaji gaji yang diberikan kepada seseorang anak muda yang ada ijazah ataupun diploma, when we compare the salary, secara purata mereka mendapat gaji sebanyak RM2,000 sehingga RM3,000, dan dalam purata gaji tersebut, untuk memiliki sebuah rumah pada masa ini adalah sesuatu yang sangat susah. Kalau individu tersebut, anak muda tersebut nak bermula untuk berumah tangga, dan mereka individu tersebut nak membeli satu rumah, itu sangat susah. Dan sekarang majority of them are planning to rent the house. Mereka nak menyewa. Mereka lebih menyokong kepada statement apabila ia datang untuk pemilikan rumah. Mereka mahu menyewa rumah daripada memilikinya, hanya sebab ancuran bulanan tersebut. Dan if dalam gaji 2,000 3,000 tersebut, mereka perlu allocate sebanyak 50% daripada gaji tersebut hanya untuk rumah saja. Dan mereka perlu fokus kepada ansuran kereta, makan minum dan seterusnya lah. Jadi komitmen mereka agak tinggi, dan dengan harga rumah yang sangat tinggi as well, dengan gaji yang tidak meningkat untuk anak muda, terutamanya anak muda yang baru memasuki alam pekerjaan, ia sangat susah untuk memiliki rumah pada masa kini. baik, sudah tentu kita melihat antara suara anak belia mengatakan agak semakin susah disebabkan harga rumah kediaman dijangka meningkat ketara tahun ini disebabkan oleh ketidaktentuan ekonomi global serta peningkatan harga kos bahan binaan. Jadi Natasha, bagaimana untuk kita atasi perkara ini? Apa yang kita perlu sediakan? Saya rasa harga kos bahan susah untuk kita nak kawal ataupun untuk kita try to navigate through this kan, sebab I think worldwide memang kos bahan tu meningkat. Jadi jawapan saya lebih kepada apa kata kerajaan memudahkan pemilikan hartanah untuk anak muda ni dalam sektor subsale, iaitu rumah sekunder, right? You're buying from another person, bukannya beli dari developer. Bila kita beli dari pemaju, of course harga dia harga sekarang, harga bahan mentah sekarang, harga kos dan sebagainya. But if you make it easier to purchase a subsale property, which I rasa tak ada penekanan yang terlalu banyak pada masa sekarang, I think that will make it a lot easier. In terms of future properties, I think that one is a bit difficult, tapi kita boleh set aside, pemaju boleh set aside a bigger quota untuk rumah mampu milik. Sekarang memang kita ada quota untuk rumah mampu milik. Setiap, ada kiraan dia, setiap number of units or number of square feet that you build untuk rumah baru oleh pemaju, dia kena set aside quota untuk rumah mampu milik. Tetapi saya rasa quota itu tidak mencukupi dan perlu lebih banyak diperbanyakkan. And I think this is being discussed setiap tahun. So those are basically my two suggestions lah.
Bila bercakap mengenai menggalakkan anak muda dalam memiliki rumah pertama especially, mungkin kita tahu sudah tentu mereka dah susun insentif-insentif untuk mereka memiliki rumah ini. Jadi antaranya ialah kempen pemilikan rumah atau HOC dan juga skim My Home ni. Jadi persoalannya, adakah wajar untuk kita aktifkan semula salah satunya iaitu HOC dan juga wajarkah diteruskan atau ditambah baik dalam belanjawan akan datang? Kempen pemilikan rumah which is HOC dan skim My Home adalah inisiatif yang sangat baik untuk merangsang permintaan untuk pembelian rumah dan membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana membeli rumah lah, terutamanya anak muda. Kedua-dua program ini wajar diteruskan dan ia dipertingkatkan di dalam Belanjawan 2023 dari segi garis panduannya dengan beberapa tambahan ataupun penambahbaikan yang boleh kita diperkenalkan lah, seperti kita boleh meningkatkan, kerajaan boleh meningkatkan jumlah kelayakan pinjaman yang boleh dipohon melalui HOC dan skim My Home bagi membantu lebih ramai golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk membeli rumah. Dan kita juga boleh, kerajaan juga boleh menggalakkan menambah baik kriteria kelayakan bagi mengambil kira situasi semasa dan kesesuaian pembeli rumah yang berbeza. Serta skim kerajaan juga boleh bantu mempertimbangkan skim penjaminan pinjaman untuk pembeli rumah yang mempunyai kelayakan tetapi menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. So isu ini menjadi satu isu yang sangat serius dan sering dihadapi oleh anak muda apabila mereka sangat muda tapi mereka tidak dapat loan daripada bank. Dan kerajaan perlu bekerjasama dengan pihak pemaju untuk memberi penekanan pada pembinaan rumah kos rendah dalam skim My Home untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat di kalangan anak muda. Kita memerlukan perumahan yang murah dan bukan mahal, dan ia perlu kompatibel dengan gaji yang diberikan kepada anak-anak muda secara purata. Dan akhirnya kita juga perlu membawa ataupun menjalankan kempen dan program promosi untuk memperkenalkan HOC dan skim My Home kepada lebih banyak golongan anak muda dan meningkatkan kesedaran tentang manfaat dan kelebihan program ini, kerana ramai anak muda masih lagi tidak tahu skim-skim perumahan yang kerajaan telah memperkenalkan dalam untuk membantu mereka memiliki perumahan. So dengan tambahan-tambahan ini, kedua-dua program tersebut akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anak muda dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan nisbah kepunyaan rumah di kalangan rakyat Malaysia. Baik. Bagaimana pula dengan Natasha? Adakah Natasha setuju dengan pandangan Kirin sebentar tadi mengatakan bahawa kita perlu mempertingkatkan promosi terhadap My Scheme ataupun inisiatif HOC ini, ataupun kita perlu beri tumpuan lain? Bagaimana Natasha? Saya setuju. HOC dan skim rumah pertamaku, My Home adalah, kalau kita nak ambil tahu benda tu sebagai belia, you have to go on different websites to find out. There's no one specific place untuk kita ambil tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya sendiri berdepan dengan pembeli, mereka tidak tahu apa itu HOC, apa itu skim rumah pertamaku, sama ke tak dengan My Home. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya rasa kita harus perbaiki, mempertingkatkan lagi dan expand this into the subsale property. So HOC bagi ada dekat pasaran sekunder, iaitu subsale, yang mana memudahkan pembeli untuk membeli subsale properties tanpa down payment, tanpa perlu membayar MOT. Ini adalah satu jumlah yang besar. That's the reason why susah untuk kita sebagai pemuda memiliki hartanah. Kalau kita nak membeli sesuatu projek atau perumahan harga RM500,000,
kita perlukan 50,000 untuk down payment, kita perlukan another 3%, iaitu so it's a big number untuk kita, entry level kita terlalu tinggi. So bila kita masukkan HOC kepada subsale as well, I think that will help anak muda untuk memiliki sekaligus membantu penjual pasaran sekunder tadi untuk melepaskan hartanah mereka. Skim-skim seperti My Home, skim seperti Rumah Pertamaku, saya rasa harus dipertingkatkan had maksima gaji yang boleh dipohon. Sekarang kalau bagi mereka yang tak tahu, My Home gaji, syarat-syarat untuk memohon gaji adalah 3,000 ke 6,000. Tetapi M40 dalam kawasan Kuala Lumpur, Selangor sebenarnya adalah up to 14,000. Betul? 15,000 and above is T20. So even with income yang 7,000, 8,000, 9,000, kita masih susah untuk adakan 10% down payment tu. So untuk skim seperti My Home, skim seperti skim Rumah Pertamaku, boleh kita tingkatkan maksimum gaji yang boleh dipohon supaya dapat meminjam 100% jumlah hartanah daripada bank. I think that will make it much easier and reduce the entry level of memiliki sesuatu hartanah. Baik, ini adalah antara usaha yang boleh dilakukan untuk kita mempertingkatkan usaha My Scheme, My Rumah Pertama ni melalui Belanjawan 2023. Natasha, saya nak sentuh sedikit isu di mana IJM Land berhad dikatakan melihat kenaikan kadar dasar semalaman OPR seterusnya akan beri impak yang minimum dan hanya akan menimbulkan masalah yang jangka pendek saja. Jadi adakah makna pembeli rumah tidak perlu rasa resah? OPR ataupun overnight policy rate adalah sesuatu yang memang akan naik turun unless pembeli membeli menggunakan fixed rate ataupun pinjaman kerajaan. Jadi OPR naik dan turun mengikut kesesuaian ekonomi. That's how Bank Negara sets it, right? Jadi penurunan OPR semasa COVID adalah untuk meningkatkan ataupun the pumping in of money into the economy. Tetapi itu adalah yang terendah dalam sejarah Malaysia. Kenaikan itu sudah semestinya dan seharusnya dijangka oleh pembeli. So kalau anda telah membeli sesuatu projek atau rumah tahun 2020, sepatutnya kita tahu yang 2.9% atau 3% itu adalah yang terendah dan the normal interest rate can go up to 4.5%, 5% dan sebagainya. So bagi saya, mereka yang mampu dan telah meminta pinjaman dengan bank, bank tidak akan sewenang-wenangnya memberikan loan kepada pembeli sekiranya pembeli tersebut ada risiko untuk menjadi sesuatu NPL, iaitu non-performing loan. Betul? Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang sepatutnya dijangkakan dan sekiranya peningkatan ini tidak seharusnya memberikan efek jangka masa panjang lah. Kita kena expect benda ni memang ada naik turun dia, so it's not something that's unexpected. Tiba-tiba tiba-tiba dah tak ada duit lah nak bayar extra ni, tapi sebenarnya kita patut tahu benda ni memang akan naik turun. Betul. Jadi, kita perlu acknowledge perkara-perkara ini. Dan jangka. Kita perlu bersedia. Namun kita akan teruskan perbincangan. Borak Anak Muda akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Borak Anak Muda berbincang mengenai sektor hartanah. Betul. Macam mana kita nak mudahkan akses pemilikan rumah dalam kalangan belia. Kalau tadi kita dah senaraikan apa masalah-masalah yang kita boleh nampak dalam sektor hartanah ini, kita nak beralih kepada penyelesaiannya pula. Jadi kita mulakan dengan Natasha mungkin.
Natasha, jumlah rumah 2022 kini melebihi tahun sebelum pandemik dan pasaran hartanah kediaman pula kembali pulih tahun lalu, dan apabila kita rekodkan jumlah 181,000 transaksi pada 9 bulan pertama 2022, kita dapat saksikan kenaikan 34% berbanding tahun sebelumnya. Jadi pembentangan semula belanjawan 2023 akan datang ni dijangka akan terus merangsang dan juga mendorong pertumbuhan pasaran hartanah. Jadi persoalannya, adakah kita perlu beri fokus dengan mengkaji pasaran hartanah ni bagi setiap negeri dalam Malaysia atau bagaimana? Saya rasa memang kita ada jabatan yang study setiap negeri, apa dia punya selling price, berapa dia punya transaksi dia dan sebagainya. Kerana even kita punya pengkelasan gaji pun adalah berbeza bagi setiap negeri, jadi harga hartanah seharusnya selari dengan pengkelasan tersebut. I hope this is being done dan akan diteruskan kerana memang ada beza bila kita duduk dekat, let's say kita duduk Kuala Lumpur, hidup dengan RM4,000 memang tak cukup. Tapi kalau kita duduk Perlis, mungkin RM4,000 tu sangat mencukupi. Property prices juga adalah seperti begitu. That's why nak beli rumah landed sebagai seorang anak jati Kuala Lumpur atau anak jati Selangor memang adalah sesuatu yang diangan-angankan berbanding jika kita tinggal di lokasi yang sedikit jauh seperti di Ipoh, Melaka dan sebagainya. So if this is being done, I'm sure it is, seharusnya disambung dan dipertingkatkan. Ramai yang mengatakan MCO harga rumah akan turun, ada property bubble dan transaksi akan berkurangan. Namun seperti yang kita lihat, dengan penurunan interest rate pada masa begitu, orang yang berduit pada masa COVID dan lockdown ni, they were spending the money. Mereka membeli dan the transaction shows and proves that pasaran hartanah is well and alive. Cumanya sektor mana atau harga kelas harga mana yang lebih laku lah. So yang tak dapat this chance is those yang belia, golongan muda yang belum cukup gaji untuk memiliki sesebuah hartanah. Betul. Kerana kan gaji saja kita tak dapat teruskan impian kita untuk memiliki sebuah rumah. Jadi kita nak tanya Kiran, bagaimana pula dengan kalangan belia baru-baru ini? Apa yang mereka mahukan apabila memiliki rumah? Ada setengah bercakap, okey, rumah ni adalah aset penting, tapi mereka zaman sekarang ni akan memikirkan rumah tidak penting tapi hanya mereka mahu sewa. Tapi sebenarnya kita nak faham dalam kalangan belia ni, kita nak ajar orang start the right investment from an early age. So, adakah membeli rumah ataupun menyewa rumah di mana yang lebih baik ataupun kena mengikut situasi keadaan ekonomi sekarang? Bagaimana Kiran? Dia mengikut situasi ekonomi dan individual punya ekonomi dia sendirilah. Beberapa gaji dia boleh mendapat dan apa yang dia boleh give up to his family, how much salary that he can spend for his own house and all. So itu bergantung kepada gaji dan komitmen individu tersebut. Tapi jika bertanya tentang apa strategi atau inisiatif yang kita boleh lakukan untuk anak muda, jadi mereka akan lebih cenderung untuk dalam proses pemilikan rumah adalah kerajaan boleh memperkenalkan skim pembiayaan khas untuk belia yang mempunyai pendapatan rendah atau sederhana untuk membeli rumah, yang masih lagi bekerja pada entry level lah, dan mereka boleh meningkatkan program pemberian subsidi atau insentif serta meningkatkan kemudahan pinjaman atau mengurangkan syarat yang ketat bagi pembeli rumah dalam kalangan anak muda. Dan kerajaan juga perlu memainkan satu peranan penting untuk menyediakan khidmat kaunseling kewangan untuk membantu belia dalam proses pemilikan rumah. Mereka perlu memberikan kaunseling kepada anak muda bahawa mereka layak atau tidak untuk memiliki rumah
pada sesuatu gaji yang mereka ada pada masa ini. Okey, Natasha, sebelum kita nak terus ke harapan belanjawan, mungkin ada sedikit tentang pengumuman kerajaan baru-baru ini tentang RTK 2.0 ataupun program rekalibrasi tenaga kerja. Mungkin pengumuman ini dapat merangsang industri pembinaan dan hartanah seterusnya meningkatkan kebolehpasaran pembeli rumah pertama. Jadi apa pendapat Natasha tentang perkara ini? Saya kurang berilmu sikit pasal topik ni, tapi saya rasa in terms of having tenaga kerja yang diluluskan dan harus has to be more transparent dengan kos yang sepatutnya, hopefully we can bring in more people untuk merangsang pembinaan hartanah. Namun isu yang utama tetap adalah gaji anak muda, harga bahan mentah still will be expensive, dan untuk pemaju yang baru, untuk membeli tanah yang baru juga akan naik harganya. Jadi I think it's just one small component in a bigger picture lah. Jadi Kiran, sebelum kita mengakhiri program BAM kita pada kali ini, boleh kongsikan sebagai belia apakah harapan sebagai belia anak muda ni untuk belanjawan 2023 untuk sektor hartanah? Harapan saya untuk belanjawan 2023 untuk sektor hartanah ialah kerajaan perlu lebih berfokus kepada bukan saja sekarang kita sedang memberikan satu fokus kepada skim perumahan dari segi sisi permintaan. Jadi kerajaan sekarang perlu juga memberi fokus kepada skim ataupun apa-apa penambahbaikan yang boleh diberikan kepada pemaju-pemaju projek perumahan dari segi bekalan. Dan pembinaan infrastruktur perumahan yang berkaitan dengan kemudahan pengangkutan awam dan kemudahan asas seperti jalan, bekalan air, elektrik, internet untuk menggalakkan pembangunan perumahan yang mampan dalam sektor hartanah inilah. Dan selain itu, kita juga perlu meningkatkan penggunaan teknologi dalam sektor pembinaan untuk meningkatkan produktiviti dan mempercepatkan pembinaan. So dengan langkah-langkah ini, belanjawan 2023 dapat mempromosikan pembangunan perumahan yang mampan, memberikan kesan positif kepada sektor hartanah dan membantu meningkatkan pemilikan rumah di kalangan anak muda. Okey, Natasha, bercakap mengenai belanjawan sebagai perunding hartanah, mungkin bagaimana belanjawan ini dapat beri manfaat kepada perunding hartanah seperti you sendiri dan juga bakal pembeli hartanah anak-anak muda terutamanya? Okay, so saya ada 6. Saya memang ada banyak harapan untuk belanjawan tahun ni. Yang pertama, of course, kita dah sebut jumlah dan kota rumah mampu milik seharusnya dipertingkatkan dan in terms of size, price dan juga location. Jangan buat rumah mampu milik tu ceruk jauh. Rumah mahal letak sebelah MRT, tapi yang pakai MRT ni golongan belia muda. So itu yang pertama. Yang kedua, macam saya cakap tadi, kawalan harga dan saiz. Maybe harga tu dia letak mampu milik tapi saiz dia bagi 1 bilik, 2 bilik. Ini harus diperketatkan, bukan sahaja bawah my home yang ada syarat 800 square feet minimum. Sepatutnya semua rumah mampu milik ada that minimum square footage. Jangan terlalu kecil untuk anak-anak muda, because then it doesn't make sense. Yang ketiga, kita boleh ikut cara Singapore untuk mengurangkan glut of properties, iaitu developer yang ada banyak unsur properties dikenakan penalty supaya tidak ada overbuilding of new project di luar budget atau kemampuan rakyat. So rumah-rumah yang tidak terjual, you have to pay a tax or penalty on top of that. Yang keempat, macam saya mention tadi, HOC for sub-sale properties, bukan untuk new project sahaja, untuk memudahkan anak muda membeli perumahan dalam sektor sekunder as well. So we can buy sub-sale properties, kurang down payment, kurang MOT. Yang kelima, first home buyer tu 100% loan dikurangkan dilebihkan dia punya gaji minima dari 5,000 hopefully boleh dinaikkan supaya lebih ramai yang boleh mengambil 100% loan untuk memudahkan permulaan
permulaan kehidupan berumah tangga. Itu sahaja. Baik, terima kasih. Itulah ada harapan yang kita dapat lihat daripada Kiran Raj, pengarah program Dewan Belia di India Malaysia, dan juga Natasha Gideon, perunding hartanah. Terbelik-belik saya nak bercakap ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya kerana bantu kami memahami apakah kepentingan untuk memudahkan akses memiliki rumah ni dan bagaimana menerusi belanjawan 2023 dapat memacu sektor hartanah pada masa akan datang. Dan sekian sahaja Borak Anak Muda pada kali ini. Saya Nina Rozman. Saya Nabilah Khalida, salam hormat.